Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qaidid du'ati wal mujahidin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Masuklah malam ni ke surah yang ke-72. Surah ke-72 ni nama dia Suratul Jin, surah jin. Dan dalam bahasa Melayu pun dipanggil jin. Sebelum pada tu kita bacalah dulu sampai kepada 10 ayat. Kepada 10 ayat. Wa anna la nadri asyarrun uridu biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Kemudian baca dulu dah. Pakat baca ramai-ramai dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. وأنا ظننا أن لن تكون الإنس والجن على الله كذبا. وأنا ظننا أن لن تكون الإنس والجن على الله كذبا. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا
السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. Tak bunyi pun. Okey, alhamdulillah. 10 ayat. 10 ayat daripada surah Al-Jin. Surah ini diberi nama dengan alam yang tidak kelihatan, iaitu alam jin. Selama ni benda-benda yang dia sebut asyamsu, matahari, nampak tengok, ad-duha, wad-duha, juga waktu pagi nampak tengok juga. Masuk surah ni ialah barang tak nampak tengok, barang jin. Sebelum pada tu ada ustaz dia sebut ni, jangan baca banyak-banyak surah jin. Dia kata lama jin mari duk mendampingi kita. Atau tak tahu dia ambil mana, tanya dia lah. Mungkin Nabi tak ada larang. Nabi kata bacalah Quran mana-mana surah. Jadi orang banyak-banyak dia guna pendapat sendiri. Jangan baca tabbat yada, Nabi marah sebab duduk celah, duduk kutuk pak saudara dia Abu Lahab. Jangan baca surah jin, nanti jin mari duduk tepek dengan kita. Kita ni sebenarnya pelunggu kita ngaji sok muda. Kalau tidak Nabi royak, lah dia nak kata berapa kau tak percaya. Hak bagian raik ni tak ada orang yang boleh beroyak melainkan Nabi seorang je reti. Tu pun Nabi tahu kerana Tuhan royak dia. Kalau kerak dengan diri dia sendiri, dia tak jumpa cari juga. Tak? Apa bongkar dah. Situ dia. Jadi beronah kau tak boleh. Oh, tak ada derahnya. Jadi gangguan suara. 7 nak pula. Okey. Jadi benda masuk kita kepada surah jin. Surah jin ni ialah satu makhluk. Dia beri nama jin ni sebenarnya, jin dengan nun ni ialah benda yang tertutup dia panggil. Sebab tu dia panggil janin. Benda duduk dalam perut dia panggil janin. Majnun, gila, sebab otak dia tutup. Nampak tak? Jadi dia mari dia perkataan itulah. Inilah indah bahasa Arab. Jadi jin ni ialah sejenis makhluk yang tak nampak tengok. Kita tak nampak dia, dia nampak kita. Itu situ dulu. Jadi kita nak mengaji dulu jin ni apa dia. Bangsa jin merupakan satu alam tersendiri dan tidak banyak diketahui melainkan diberitahu melalui wahyu. Ini disiplin. Sikap kita orang Islam, kita tidak akan lajuk
melangkah ke depan selain daripada hak Nabi raya. Kalau kita boleh lekat patai larang gini, bertuah kita sebagai seorang Islam, ya kita duk mengaku bertuhankan Allah, bernabikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manakala akal tidak mampu mengetahui, kita boleh tahu sekat Nabi sebut jin. Adapun ulama-ulama tafsir dia kembangkan lagi itu, dia berdasarkan kepada riwayat-riwayat Israiliyat, kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil dulu. Baik. Jadi kalau orang royak dia boleh higap jin buah dalam botol ke apa. Nah, dia royak, tapi kita berasa tak apa nak boleh percaya. Pasal jin ni kalau buah kederak dalam botol dia boleh tumbik. Dia gisi halus tubuh kita lagi, dia boleh lari dalam darah kita. Dalam hadis Nabi dia sebut dia berlari dalam saluran darah kita. Maknanya dia halus. Buah kederak botol kaca dia boleh tumbuh. Dia cahaya, dia api macam cahaya, tidak cahaya boleh masuk dalam botol. Jadi kita duduk situ, kita tidak tahu melainkan benda wahyu. Pasal akal kita tak boleh jumpa nak cari. Masuk dalam makmal buat eksperimen nak ikat jin tak boleh. Sebab dia duduk di alam lain, bukan alam nyata. Baik. Jin telah diciptakan dahulu sebelum diciptakan manusia. Ni. Bapak jin tu dia dicipta dulu pada kita lagi. Sebelum Nabi Adam tu ada dah jin. Mana dalilnya? Surah Al-Hijr ayat 20 hingga 27. Walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun wal janna khalaqnahu min qablu min naris sam. Dan sesungguhnya kami, Tuhan kata kami ini telah menciptakan manusia dari tanah liat yang kering kontang. Siapa dia? Nabi Adam. Nabi Adam itu dibuat daripada tanah liat yang kering. Kemudian generasi Nabi Adam itu tidaklah dengan tanah lagi. Saripati tanah yang ada dalam tubuh manusia itu berkembang membiak melalui benih, percantuman benih laki-laki dengan benih perempuan. Tapi asalnya daripada tanah liat yang kering kontang yang berasal dari lumpuh hitam yang diberi bentuk. Itu dia. Dan Tuhan sebut juga, dan kami telah ciptakan jin sebelum diciptakan manusia. Ini nak royak dulu dia ni. Sebelum Tuhan buat manusia, Tuhan buat jin dulu. Sebelum diciptakan manusia, dia ciptakan jin daripada api yang sangat panas. Api yang sangat panas. Bapa kepada manusia ialah Nabi Adam alaihissalam, dan bapa kepada jin adalah Jan. Tepuk nama Jan. Daripada Jan tu beranak cucu membiak. Nanti dah. Kita nak cari belakang sipu iblis. Ini bertepatan dengan firman Allah Subhanahu wa taala surah Ar-Rahman ayat 15. Wa khalaqal janna min marijin min nar. Dan Allah menciptakan jan tu dari nyala api. Kalau kita umpama Nabi Adam di waktu jan. Lepas tu lagu mana dia ada jin tino, jin jatah. Waktu wallahu alam. Kita tahu dia ni jin ni dia beranak cucu dia mati. Iblis juga adalah dari keturunan jin. Tu asal dia. Iblis ni dari nama dia Azazil. Iblis ni ketua kepada jin. Ya, dia daripada jan dia dulu. Mungkin jan tu mati tu pergi ke iblis. Iblis tu bila dia tu diminta tunduk kepada Nabi Adam, dia tak si tunduk tu, maka jadi kafir. Dia minta permit dengan Tuhan, jangan mati dia seorang itu sehingga kiamat. Jin lain mati, dia seorang. Nanti dulu iblis itu dia. Baik. Setan main mana pula?
Setan ni daripada jin yang telah direkrut oleh iblis. Sebab setan ni sebenarnya, cuba tengok. Bagaimana pula dengan setan? Jadi dah takut dia mau nak tanya. Syaitan bukannya makhluk sebenarnya, tetapi sebaliknya ia sifat. Sebab apa dia kata minal jinnati wan nas? Syaitan ni daripada jin dan manusia. Manusia yang jahat, ia menggoda manusia lain supaya engkar kepada Tuhan, dipanggil syaitan. Jin ini pula yang diturut perintah iblis. Iblis hasuh dia, didik dia, merekrutkan dia untuk digoda anak Adam masuk dalam darah ni daripada jin. Jin hak belah tu jadi syaitan. Jin hak Islam tidak syaitan. Nampak dah cerita? Syaitan ni sifat. Ialah apabila jin tu bersifat jahat jadi syaitan. Manusia bersifat jahat jadi syaitan. Pasal Tuhan kata. Nah, nampak tak? Tapi iblis sendiri pun syaitan. Cuma sebab dia jin yang jahat, syaitan juga. Tapi dia ni ketua, dia seorang tak mati. Dia akan rekrut. Jin-jin jadi jahat. Jin ni akan mari duk goda kita. Dia sendiri tak mari. Dia mari tengok berutut dia duduk di singgah sana dia nanti arah jin-jin lain. Tengok berat benar baru dia sendiri turun padang. Nampak tak? Iblis orang je. Sebab tadi disebut illa iblis aba, makna seorang. Dia tidak kata abau, jamak dah. Okey. Wasajadal malaikatu kulluhum illa iblis. Sujud semua malaikat-malaikat kecuali iblis. Tapi kejadian iblisnya dengan malaikat lain tu dia lain tu. Malaikat lain dibuat daripada cahaya, dia dibuat daripada api sebab dia keturunan jin. Tapi dia bersama dengan malaikat dan Tuhan sifatkan dia malaikat. Sebab apa? Dia Azazil ni asalnya dia taat kepada perintah Tuhan. Buat amal ibadat, dia lebih kuat amal ibadat berbanding dengan malaikat. Tetapi bila kita baca dalam tafsir ulama, apa jadi gitu tu? Kerana tersimpan dalam hati iblis tu tidak serupa malaikat. Tak ada keikhlasan. Dia nak menyeru. Sebab tu dia jenis orang agah. Dia tak boleh jatuh. Tapi dia ini malaikat dia tak ada nafsu. Dia ada nafsu. Sebab dia ada nafsu. Malaikat sebab dia orang panggil keturunan lain. Malaikat ni buat daripada cahaya, barangnya molek. Ada pun iblis ni dia ada perasaan yang agah. Hebat dia pada malaikat. Tetapi dia boleh duduk di alam seni serupa dengan malaikat. Dia boleh pergi mari ke mana ke sana kemari, naik ke langit, turun, masuk dalam laut, masuk dalam apa. Itu kelebihan dia. Faham cerita tak? Okey. Syaitan ni terdiri daripada jin yang telah menjadi pengikut iblis. Manusia pun cuma orang tak panggil syaitan. Tapi Tuhan sebut dari surah An-Nas kan, minal jinnati wan nas. Daripada jin dan manusia. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Ia duduk gedi dada manusia tu supaya buat jahat. Tu situ tu. Barulah kita tengok ayat 1. Tu faham tak jin tu dia? Ayat pertama kita baca tadi, kul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na qur'anan 'ajab. Katakanlah wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahawa sesungguhnya satu rombongan jin telah mendengar bacaan Al-Quran, lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengar Al-Quran yang menakjubkan. Maknanya jin ini boleh beriman, boleh kufur. Adapun malaikat semuanya beriman dan maksum, tidak buat salah. Itu malaikat. Dia harus buat ma'ruf dia. Dia tu daripada jin juga pasal. Malaikat ke? Tapi dia sebut malaikat dia tidak. Malaikat. Tapi pasal apa dia dah ajar? Hak tu kena baca semula tafsir dia. Kena baca khayat tu.
Surah Al-Baqarah lah. Okey. Dia dengar Al-Quran. Maknanya dia kupu. Maknanya bila dia dengar Al-Quran, ada berimeh, ada engkar. Maknanya dia masuk neraka, masuk syurga, dia taklif syarat juga. Dia tanya, dia umur dia masa belum Nabi ada lagi. Ya? Lepas tu dia ada. Artinya semasa Nabi lain, dia ada. Memang. Belum Nabi Muhammad tu dia ada. Dia sudah ada. Adakah dia pada masa tu dia tidak berimeh berlaku? Misalnya zaman Nabi Ibrahim dia ada. Bapanya tidak Nabi Sulaiman guna jin kan ya? Selain dari lauk apa? Ada hak berimeh dengan Nabi Sulaiman, ada hak kupu. Masa ni jadi kan? Masa ni dia berimeh dia betul. Dia masa Nabi Sulaiman kan ada yang berimeh kepada Nabi Sulaiman, ada yang kupu. Masa tu. Maknanya dia tu itulah sebagaimana dia digambarkan. Kita nak royak banyak haji ni kan, kita kena setakat ada dalam riwayat-riwayat dalam hadis ataupun tafsir Quran. Dia sebut macam Nabi Sulaiman itu kan, jin jutul sulai dalam laut ambil dia mutiara ke apa tu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh rasulnya memaklumkan kepada para sahabatnya akan kisah bahasa jin menerusi wahyu. Lagu mana dia kata? Nombor satu, bahawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutuskan sebagai rasul bukan hanya kepada bangsa manusia tetapi juga kepada bangsa jin. Ini akidah kita. Jin pun dia kutip kena dengar segala syariat yang Nabi kita bawa, dia kena tunggu, kena semaya, kena puasa seperti dia juga. Cuma dia makan muka lain puasa tu. Lebih pada tu kita tidak tahu. Kita tahunya Nabi mengajar jin supaya beriman. Jadi Nabi nak ajar lagu mana, mesti ajar syariat serupa dah. Nabi Muhammad tak terima syariat lain. Cuma dia makan ni, dia tak makan seperti kita ni. Bangsa jin boleh mendengar percakapan manusia serta memahaminya. Ini kelebihan dia. Kecek bahasa apa dia boleh tahu. Dia boleh faham. Hak ni sebabnya jin ni dia membesar diri, dia memandang rendah kepada manusia. Kecuali dia beriman. Sebab dia hebat. Apabila manusia puja dia kau sedap dia. Manusia beralih ke dia. Sebab hebat dia. Dia boleh pergi ke sana kemari. Dia boleh masuk dalam diri manusia. Dia boleh nampak manusia. Manusia tak nampak dia. Tapi janganlah takut pula. Maka nak berjalan takut pada benda ni. Tu dia mau kata pakai BMW, pakai Mercedes. Dia buat gapo dia boleh gicung begitu. Okey. Nombor 3. Bangsa jin dibebani oleh kewajipan agama sebagaimana dibebani kepada manusia. Ni mengikut ahli tafsir kata. Kita semaya seperti kita. Maghrib, asar, isya, subuh, zuhur, serupa kita. Dia semaya di alam dia. Adalah cerita dia kata pergi besuk tu, dia kata masuk tu tengok ada masjid besar, pak ada semaya. Lepas tu mari sekali lagi tak ada. Hamba kali boleh jadilah tu. Bunyi yang berapa tu orang Melayu buh nama, berapa tak tahulah. Jin lah, kau tak ada dah bukan lain. Alam lain jin lah, kita diberitahu jin saja. Jalan Salur Kota Baru, ada orang kata tengok kedai sate, cerita lah dia mula cerita dia. Dia kata ada kedai sate, berhenti makan sate. Wui pitih berapa puluh riyal tu dia nyucu pitih tu. Dia ambil nyucu. Mari esok kedai tu tak ada, dia kata. Dia tengok-tengok pitih dia tu ada tak tahu apa. Nyucu dia ambil mana? Siapa dia cerita tu? Dengar cerita kedua royak. Menyebabkan orang takut nak lalu jalan Salur tu. Kalau jumpa kedai kalau kita tak biasa tu jangan singgah, dia kata. Okey. Nombor 4, jin yang beriman ada yang menyeru kaumnya supaya turut beriman. Seperti kita. Bangsa jin meskipun dikenali sebagai bangsa yang sombong dan melanggar batas. Dia orang nampak dia asal dia orang sombong. Namun setelah mendengar bacaan Al-Quran, mereka memahaminya serta beriman. Baik. Kemudian Allah menyebut tadi, kul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin
Katakanlah wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahawa sesungguhnya satu rombongan jin telah mendengar bacaan Al-Quran. Bermakna Nabi SAW hanya mengetahui bahawa serombongan jin itu mendengar bacaannya hanyalah manusia wahyu sahaja, tidak dapat langsung juga. Ni ia tu Muhammad boleh higat jin ni, kita kata jadi besok. Nabi tak tahu. Kalau Tuhan tak wahyu ke dia baca. Tiba-tiba siapa ke wahyu ke dia, Muhammad? Ni jin mendengar kamu baca Quran tadi. Kenapa ada? Jadi demo ni kadang-kadang dia royak tu wali tu apa, mana lebih pada Nabi. Semata-mata dia nak royak. Nabi kita dia kata ana basyarum mislukum, aku orang sepamu juga. Mu tak nampak tengok jin, aku pun tak nampak tengok jin. Apabila diperintah oleh Allah, Muhammad mu pergi sini baca ayat ni, boleh berinteraksi dengan jin. Itu pun kerana pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kata saya saja Nabi kata, nak pergi jalan pak jin sikit, tak boleh pergi. Tu nampak tak? Bagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam telah pergi ni cerita dia bersama sahabat di pasar Ukas. Pada waktu itu pula bangsa jin terhalang dari naik ke langit. Jin dia boleh naik langit. Sekat mana dia naik tak tahu dah. Sebab dia kata dia buat kapal Mercedes-Benz W. Dia naik langit kapal terbang pun dia. Hak kapal terbang tak siapa dia boleh naik lagi. Ini mengikut tafsir dia. Oleh kerana ada lantaran nyalaan api lalu mereka berada. Dia naik tak boleh, dia tengok ada api. Takut juga. Walaupun dia buat daripada api, dia takut ke api. Tiba-tiba satu rombongan mereka, dah dia tak lagi tu, dia mari jalan turun bawah. Dia mari tengok Nabi dengan sahabatnya menunaikan solat subuh di Nakhlah. Apabila mereka mendengar bacaan Al-Quran dia baca oleh Nabi dalam sembahyang itu, mereka pun berkata, peristiwa inilah rupanya yang menghalang kita sehingga kita tidak dapat naik. Dia kata, kita duduk cari pokok jin, duduk bincang pokok dia. Bapa yang mari api ni kita tak boleh pergi naik di langit ni. Dia cari punya cari, bakali baca ending dia kata menyebabkan kita tak boleh naik di langit. Dia pun dengar. Kemudian Allah menurunkan ayat tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa ini berlaku 3 tahun sebelum hijrah Nabi ke Madinah. Nabi duduk Mekah lagi ni. Dia pun dengar. Faqalu inna sami'na Qur'anan 'ajaba yahdi ila ar-rusydi fa amanna bihi wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Lalu rombongan itu berkata kepada kaum mereka sekembalinya ke kampung. Dia kata, sesungguhnya kami telah mendengar Al-Quran yang menakjubkan kami. Lantaran indahnya susunan kata-kata lagi halus maknanya. Dia dengar Quran. Lepas tu baru dia berimeh. Inilah sebuah kitab yang memberi petunjuk ke jalan yang benar, katanya jin. Lalu kami pun beriman dan percaya kepadanya dan kami tidak akan kembali mempersekutukan Allah dengan sesuatu seperti yang lalu. Dulu dia syirik. Jin. Dia syirik, dia sembah gapo dah dia api juga. Tu heran. Tapi hakikat tak tahu. Sebab bila disebut, kami sudah beriman, kami tak asyik bersyirik lagi. Lepas tu bersyirik dengan gapo? Mana tahu. Nabi tak royak. Kita nak kita sebenarnya dalam gapo-gapo ni cuba kita berhenti sekat Nabi royak. Jangan mikir banyak. Banyak dalam akidah. No yasur. Bila Nabi sebut kan, sesat dah. Innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar lailatal badr. Sesat dia kata, mu boleh tengok Tuhan dengan jelas seperti kamu tengok bulan di malam purnama. Habis kita kata okey, kita boleh tengok Tuhan. Dia mari buat ilmu kalam ni hak mau hujan. Kalau boleh tengok Tuhan ni tidak kau dia tidak berjising, tidak berdiri. Dia kira lagu tu. Kita ni hanya boleh tengok benda berjising, benda berdiri. Tengok kereta berjising, kereta berdiri. Tengok sungai berjising, sungai berdiri. Tengok matahari berjising, berdiri. Tengok bulan yang Nabi sebut tu, bulan berjising, bulan berdiri. Lepas nak tengok Tuhan ni, tengok lagu mana? Dia duduk mari mikir.
Pamula dia cari, ada seorang ustaz dia jawab, Tuhan membenu image dalam mata kita. Kalau kita tengok image, tengok gambar, bukan tengok semua. Pak kita ni akidah hak Nabi ajarnya lagu mana? Sahabat ni. Nabi ajar tak sudah memikir jiri-jisi. Kita yakin kita boleh tengok. Sebagaimana Nabi kata tengok bulan pernah. Kokoh kan? Duk tanya jisi, janu jiri. Wak mengapa? Wak aku kelang, wak aku lelah memikir. Tidak lelah ni memikir. Mai ulama ilmu kalam lelah, letih memikir. Tapi puak dia tak letih kan? Tak ada main. Kata ni kita terima sudah. Jadi bila disebut gini, jin mempersekutukan Allah dulu. Dia sembah kat apa? Mana tahu. Maksudnya itu disiplin yang Nabi ajar kita. Kemudian ayat 3, wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Dan ketahuilah bahawa sesungguhnya tertinggilah kebesaran dan keagungan Tuhan kita daripada beristeri dan atau beranak. Mereka menafikan diri-diri mereka sejak mendengar ayat-ayat Al-Quran. Mereka tidak lagi menyekutukan Allah, bahkan mereka mensucikan Tuhan mereka daripada mempunyai isteri dan anak. Rupanya jin ni pun dia kata Tuhan ada anak juga. Berkali dia duk dengar gapo dia dengar orang Nasrani masa tu dah. Dia terpikat dengan orang musyrik Mekah. Muka dia pergi dengar bakal orang musyrik Mekah duk semua berhala. Bakal dia semua berhala kata. Sebab dia duk cirik mana jin ni. Wa annahu kana yaqulu sabihuna 'ala Allahi syatata. Dan bahawa sesungguhnya ketua yang kurang akal pertimbangannya dari kalangan kita telah mengatakan terhadap Allah kata-kata yang melampaui kebenaran. Kenapa dia bahawasanya terdapat dalam kalangan bangsa jin yang jahil tidak berakal menuturkan kata-kata yang tidak sopan terhadap Allah. Mereka kata Allah mempunyai isteri dan anak dan demikian mencemarkan kesucian Allah. Dia musyrikin Mekah berkata lagu ni kelah dia berlakon. Dan Tuhan ni dia tidak bui jin ni cerdik sebab manusia. Tak ada reka cipta, tak ada inovasi, tak ada kreativiti. Sebab tu Tuhan latih manusia supaya nak memakmun, memodernkan bumi. Kalau lek ke puak jin lama dah dia duduk atas muka orang kita, aku satu. Dia tak kerti nak tebang pohon kayu, buat rumah ke apa. Nampak tak? Cerdik manusia. Dia tak cerdik jin. Dia hanya memikir selapi. Kenapa tak? Kemudian ayat kelima, wa anna zananna allan taqulal insu wal jinnu 'ala Allahi kadhiba. Dan bahawa sesungguhnya kita menyangka bahawa manusia dan jin tidak sekali-kali akan berani mengatakan sesuatu yang dusta terhadap Allah. Mereka mengatakan lagi kami tidak menyangka akan adanya dari bangsa manusia dan bangsa jin yang mahu berdusta terhadap Allah bahawa dia beristeri dan beranak. Kami sangkakan kata-kata orang yang tidak berakal itu benar dan seruan iblis juga benar. Tengok dia kata. Jin kata. Kita diingat ke orang ni, kalau tak ada otak dia kata, atas perseruan iblis sendiri. Iblis tu goda dia ni. Maka setelah kami mendengar Al-Quran, dia kata, barulah kami tahu bahawa mereka semuanya berdusta, berlawak belaka, dia kata tu. Dan mereka sebenarnya telah terjerumus di dalam kejahilan disebabkan bertaklid buta. Tu buta tuli. Tu lagi puak-puak jin berimeh tu dak beceh puak dia. Bolamo dia kata tipu kacik di iblis kacik puak-puak tu gitu kata. Mujulah dia kata gini, kita dengar Nabi Muhammad ni baca Quran dari semaya dia, bolehlah kita berimeh. Ayat ni, masuk Isa dah ni dah. Kena bukti. Sebab tak apa, tak ada setengah jam ni. Habis ayat lagi dah, menit dah, habis dah. Wa annahu kana rijalun minal ins ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan bahawa sesungguhnya adalah beberapa orang dari manusia menjaga dan melindungi dirinya dengan meminta pertolongan kepada ketua-ketua golongan jin, kerana dengan permintaan itu mereka menjadikan golongan jin pertama sombong dan jahat. Ni Tuhan ayat.
Bila kita minta tolong jin, jin kau sedap. Bila minta tolong jin tu orang duk merah ke apa? Ha. Dulu orang pergi hati raya, pergi persik. Apa jin lah kau? Hatu raya, hatu gapo jin lah kau. Hasal kau tak nampak tengok. Sebutlah bunyi kau bergapo dah. Mereka menceritakan lagi tentang adanya bangsa manusia yang meminta perlindungan kepada jin. Maka jin-jin itu menambahkan lagi manusia sesat. Tak ada muka lain. Sesat jadi dia. Oh, Babi An-Nasr lagi. Nombor 27 lah. Nombor 7. Dia sebenarnya dia huraian nombor 7. Nombor 8 itu baru cerita lain dah. Wa annau zannu kama zanantum an lan yab'asallahu ahada. Dan bahawa sesungguhnya tidaklah benar manusia menyangka sebagaimana yang kamu sangka, bahawa Allah tidak sekali-kali mengutuskan sebarang rasul. Orang kafir dari bangsa manusia telah menyangka bahawa Allah tidak membangkitkan seorang rasul kepada mereka. Anak kafir ni. Sebagaimana bangsa jin juga menyangka demikian. Kalau gitu disebut manusia. Dekat dulu. Mereka juga menyangkal adanya hari kebangkitan. Sebagaimana orang kafir tak percaya hidup selepas mati, maka bangsa jin pun turut menyangka adanya hari kebangkitan, iaitu kehidupan sesudah mati. Makna jin ni mati. Mati hidup, beranak mati hidup. Dia ke bumi lah ke mana? Dia semaya jenazah ke mana? Kalau Nabi ajar itu, nak semaya seperti kita. Dia ke bumi ke apa semua. Urusan jenazah dia. Lagu mana? Dah. Sesudah mati. Ini nombor 8 ni.